Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bertazkirah lagi. Dan tazkirah kita hari ini adalah membincangkan apakah hijrah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita benar-benar faham maksud hijrah dan apakah kita telah berhijrah sejak kita dilahirkan hingga saat ini? Dalam usia kita seperti ini, apakah kita telah melakukan hijrah? Untuk mengetahuinya, dengarkan kupasan-kupasan pada tazkirah ringkas kita sebentar saja lagi bersama saya, Ibu Yati dari Raudatul Maghfirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Ibu Yati dari Raudatul Maghfirah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sesungguhnya Allah jualah Ya Jami yang Maha menyatukan, dan Allah jualah yang sentiasa melihat, Ya Basir. Allah Ya Syahid jualah yang sentiasa menyaksikan kita, agar setiap itu menjadikan asbab kita dihisab oleh Allah Ya Hasib dalam kebaikan-kebaikan dan kemuliaan Allah Ya Bar Ya Karim. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dalam video-video tazkirah ringkas ini, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sentiasa saja mendapat ilmu yang manfaat dari Allah Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid, Ya Nafi'. InsyaAllah pada kali ini saya nak membawa satu tajuk yang mana tajuk ini selalu sahaja kita terlepas pandang, iaitu apakah hijrah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara pertama yang kita kena sedar, apakah arti itu hijrah? Hijrah itu adalah kita ini kena keluarkan diri kita dari satu tempat dan beredar kepada satu tempat yang lebih baru. Namun, apakah itu dikatakan satu penghijrahan yang sebenar-benarnya? Antara hijrah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ialah hijrahkan hati kita daripada hati yang kotor, hijrahkan kepada hati yang bersih. Daripada hati yang berhasad dengki, hijrah kepada hati yang sentiasa berkasih sayang. Hijrahkan hati kita daripada sifat dendam yang sentiasa saja berdoa kepada sahabat-sahabat kita. Itulah hijrah yang sentiasa dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan daripada segala kesyirikan, hijrahkan diri kita kepada tauhid yang sempurna kepada Allah Ya Ahad, Ya Wahid, Ya Samad. Maka itu, untuk menghijrahkan diri kita, perlulah kita sentiasa melakukan proses-proses menyucikan hati kita. Maka perlulah kita sentiasa beristighfar dengan Allah. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Atau kita boleh menggunakan asma Allah, Ya Afu, Ya Ghafar, Ya Ghafur. Ya Allah, maafkan daku, ampunkan daku Ya Allah. Ya Allah, Ya Kudus, Ya Jalil. Ya Allah, bersih dan jernihkan hati-hatiku. Ya Tawab, Ya Tawab, Ya Tawab. Terimalah Ya Allah taubat-taubatku. Kerana Allah itu sentiasa ada di hati-hati yang bersih. Maka apabila hati ini dibersihkan oleh Allah Ya Kudus, diampunkan oleh Allah Ya Afu, Ya Ghafar, Ya Ghafur, maka berlakulah hijrah diri kita daripada keburukan kepada kebaikan. Daripada kita suka mengadu domba, maka kita terus mendoakan. Daripada kita suka umpat mengata, kita sentiasa berkasih sayang. Daripada kita berdendam, maka kita akan sentiasa membahagikan orang sekeliling kita. Daripada sifat kita ini tamak dan berkira-kira, kita akan menjadi orang yang permurah untuk berbahagi rasa apa yang kita ada. Mudah-mudahan dengan hijrah ini menjadikan kita ini sentiasa saja mendapat rahmat dan hidayah Allah, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq, agar Allah Ya Malik sentiasa saja memberi kemilikan hati kita dengan kebaikan-kebaikan Allah Ya Bar, Ya Karim. Mudah-mudahan juga Allah Ya Malikal Mulk, Ya Baqi, Ya Kudus akan kekal mengenggam hati kita agar tidak berbolak-baliklah hati kita daripada mendengar bisikan nafsu dan bisikan iblis dan syaitan.
Maka itu, hijrahkan diri kita dengan hati yang kotor kepada hati yang bersih. Hijrahkan diri kita daripada hati yang suka berdendam kepada orang yang suka memaafkan orang lain. Maka itu hari ini, kembalikanlah diri kita agar kita sentiasa bersyukur kepada Allah ya Syakur. Kerana sesungguhnya Allah ini sentiasa sahaja menanti-nanti keampunan dari kita. Bila mana kita memohon keampunan, hanya dengan segenggam tangan, Allah ya Fattah membuka seluas pintu langit untuk mengampunkan dosa kita. Maka apa yang perlu kita lakukan hanya hijrahkan hati kita untuk terus melakukan proses-proses menyucikan hati kita dengan istighfar, dengan kita sentiasa saja bermohon kepada Allah, Ya Afu, Ya Ghafar, Ya Ghafur. InsyaAllah, mudah-mudahan apabila kita istiqamah, memanggil-manggil Allah dan beristighfar kepada Allah, maka Allah ya Latif akan melembutkan hati kita. Allah ya Nur akan memancarkan hati kita. Dan Allah ya Hafiz, ya Muhaimin akan memelihara serta melindungi hati-hati kita dari bisikan nafsu dan bisikan syaitan. InsyaAllah, tips-tips ataupun panduan-panduan yang akan diberikan di dalam tazkirah-tazkirah ringkas ini hanyalah semata-mata untuk kami membimbing kepada sahabat-sahabat. Namun yang selebihnya, sahabat-sahabat perlu melaksanakan sendiri agar sahabat-sahabat dapat merasai kesan daripada amalan-amalan yang dibekalkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah yang alim, ya hakim, ya rasyid memberi ilmu. Namun, sahabat jualah yang perlu berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Allah. Jadilah hamba yang sentiasa menghijrahkan diri. Bila mana hati telah dihijrahkan oleh Allah dengan segala kelembutan, dengan segala kebaikan, maka insya-Allah segala rahmat Allah akan bersama kita. Segala kasih sayang Allah berada di sisi kita. Dan segala cinta Allah itu sentiasa saja menyelubungi diri dan hati kita. Maka hati kita pasti tersinar dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrahkan diri kita agar kembali mentauhidkan Allah, Ya Ahad, Ya Wahid, Ya Samad, dan bergantunglah hanya kepada Allah, Ya Wahhab, Ya Samad. Kerana sesungguhnya Ya Zal Jalali wal Ikram, Allah lah yang mengatur takbir 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi, dan Allah jualah yang mengatur kehidupan kita saat ini maupun di masa yang akan datang. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil kita mendengar tazkirah-tazkirah ringkas ini, jangan lupa kita like, subscribe dan juga komen supaya kita dapat perbincangkan persoalan-persoalan dan cadangan-cadangan yang hendak diperbincangkan pada tazkirah-tazkirah akan datang. Share kepada sahabat-sahabat yang lain, share kepada teman-teman, share kepada anak zuriat keturunan, share kepada saudara-saudara agar mereka juga dapat bersama-sama mendengar nama-nama Allah, dapat bersama-sama menyebut-nyebut nama Allah agar ia menjadi jariah kita di dunia dan di akhirat Allah. Sesungguhnya, bila mana jari kita menekan satu butang tanda like, satu jari kita menekan butang tanda subscribe, dan satu jari kita menekan butang untuk kita share, maka Allah ya Hasib akan menghisap dengan kebaikan-kebaikan Allah ya Bar, ya Karim. InsyaAllah terus bersama saya pada tazkirah-tazkirah yang akan datang. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Khaira Zara yang sentiasa saja menyediakan dengan menaja bursana saya. Terima kasih tidak terhingga kerana Allah ya Baqi ya Kudus sentiasa kekalkan kesempurnaannya. E-Skill Production bersama saya untuk sentiasa menyinarkan hidayah Allah. Mudah-mudahan sinar hidayah Allah terselah ke alam buana ini. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat yang sama-sama like, subscribe dan juga share video ataupun YouTube Raudatul Maghfirah Channel agar kita sentiasa berkasih sayang kerana Allah. Bersama saya pada tazkirah akan datang, Ibu Yati dari Raudatul Maghfirah.